Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 8 pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. Di bawah tajuk kecilnya Dasar Pertanian Negara. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah dasar pembangunan ekonomi, ada 6 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, dasar pertanian negara. Yang kedua, dasar pensyarikatan Malaysia. Yang ketiga, dasar penswastaan. Yang keempat, dasar hala 7, hala baru. Yang kelima, dasar peningkatan daya pengeluaran negara. Dan yang keenam, dasar kependudukan negara. Baiklah, hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan Dasar Pertanian Negara. Di bawah tajuk Dasar Pertanian Negara, ada 3 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, latar belakang Dasar Pertanian Negara. Yang kedua, matlamat Dasar Pertanian Negara. Dan yang ketiga, strategi atau langkah kerajaan untuk mencapai Dasar Pertanian Negara. Baiklah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, kita lihat dulu latar belakang Dasar Pertanian Negara. Dasar Pertanian Negara dilancarkan pada 12 Januari 1984. Bila Dasar Pertanian Negara diperkenalkan? Pada 12 Januari tahun 1984. Matlamat Dasar Pertanian Negara ada 4 yang utama. Yang pertama, meningkatkan pendapatan sektor pertanian. Yang kedua, mengurus sumber ekonomi negara dengan lebih cekap atau berkesan. Yang ketiga, memaksimumkan pendapatan pekebun kecil. Dan yang kelima, memajukan komoditi utama yang berpotensi untuk diekspor. Okey, strategi atau langkah kerajaan untuk mencapai Dasar Pertanian Negara. Ada 4 strategi yang utama. Yang pertama, projek pembangunan pertanian bersepadu. Yang kedua, pembukaan tanah baru. Yang ketiga, penglibatan sektor swasta. Dan yang keempat, program pembangunan in situ diperkenalkan. Dia punya formula untuk strategi atau langkah kerajaan. Projek buka tanah swasta di situ. Projek buka tanah swasta di mana? Di situ. Tengok pernah dengar formula. Projek merujuk pada projek juga, iaitu projek pembangunan pertanian bersepadu. Buka merujuk pada pembukaan. Pembukaan berasal daripada perkataan buka. Jadi buka merujuk pada pembukaan. Tanah merujuk pada tanah juga. Jadi buka tanah merujuk pada pembukaan tanah baru. Swasta merujuk pada swasta juga, iaitu penglibatan sektor swasta. Di situ merujuk pada in situ, iaitu program pembangunan in situ. Jadi apa formula untuk strategi atau langkah kerajaan untuk mencapai Dasar Pertanian Negara? Projek buka tanah swasta di situ. Projek buka tanah apa? Projek buka tanah swasta di mana? Di situ. Okey, kita lihat satu persatu. Projek dahulu. Projek pembangunan pertanian bersepadu dilaksanakan oleh jabatan kerajaan seperti Johor Barat, Kelantan Utara dan Selangor Barat. Dia punya formula untuk jabatan kerajaan ni adalah jari kena selang. Jari merujuk pada Johor, persamaan pada huruf J di depan. Kena merujuk pada Kelantan, persamaan pada huruf KE. Dan selang merujuk pada Selangor, persamaan pada huruf SELANG. Jadi apa formula untuk jabatan kerajaan yang melaksanakan projek pembangunan pertanian? Jari kena selang. Jari itu adalah Johor Barat, kena tu Kelantan Utara, selang tu adalah Selangor Barat. Okey, strategi yang kedua adalah pembukaan tanah baru. Dilaksanakan di bawah rancangan seperti Felda, Agensi Pembangunan Wilayah dengan Kerajaan Negeri. Berapa rancangan pembukaan tanah baru? Ada 3 rancangan. Felda, Agensi Pembangunan Wilayah dengan Kerajaan Negeri. Strategi yang ketiga adalah penglibatan sektor swasta. Dalam projek penswastaan pertanian dilaksanakan di bawah Kementerian Pertanian diperkenalkan. Di mana Kementerian Pertanian telah memperkenalkan projek penswastaan pertanian. Hal ini untuk lebih membantu kerajaan dalam membangunkan sektor pertanian. Siapa yang akan membantu?
sektor swasta yang akan membantu. Seterusnya adalah program pembangunan in situ diperkenalkan. Tujuannya adalah untuk memulihkan kawasan berproduktiviti rendah. Memulihkan kawasan apa? Kawasan yang berproduktiviti rendah. Kawasan berproduktiviti rendah tu di mana? Di situ. Sebab tu dipanggil in situ. In situ tu di mana? Di kawasan berproduktiviti rendah. Perkhidmatan sokongan pertanian disediakan seperti kemudahan pemasaran iaitu pasaran, kredit, subsidi dengan penyelidikan. Berapa perkhidmatan sokongan pertanian disediakan? Ada 4 perkhidmatan. Pasaran, kredit, subsidi dengan penyelidikan. Jadi cikgu nak ulang balik. Apa formula untuk strategi atau langkah kerajaan untuk mencapai dasar pertanian negara? Formulanya, projek buka tanah swasta di situ. Projek tu apa? Projek pembangunan pertanian bersepadu. Buka tanah tu apa? Pembukaan tanah baru. Projek buka tanah swasta. Swasta tu apa? Penlibatan sektor swasta. Di situ tu adalah program pembangunan in situ. Okey, kita lihat. Analisis kekerapan bab 8 untuk kertas 2 adalah SPM 2010 sampai 2019. Yang warna oranye tu adalah SPM sebenar. Yang warna kelabu di bawah tu adalah SPM ulangan. Kita tengok SPM sebenar yang warna oranye tu dulu. 2010 naik struktur, 2011 tak naik, 2012 tak naik, 2013 naik struktur, 2014 naik struktur, 2015 naik essay, 16 naik essay, 17 naik essay, 18 pun naik essay dan 19 tahun lepas pun naik essay. 2020 berkemungkinan besar akan naik dalam soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di bawah bab 8. Tengok yang SPM ulangan yang warna kelabu di bawah tu. 14 ulangan naik essay, 15 ulangan naik struktur dan essay, 16 ulangan naik struktur, 17 ulangan tak naik, 18 ulangan naik essay, 19 ulangan pun naik essay. 2020 berkemungkinan juga akan naik dalam soalan struktur. Jadi para pelajar tolong bagi perhatian untuk bab 8 ni. Cikgu ulang balik, dia punya trend adalah SPM sebenar bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020. Cikgu nak ulang dia punya trend. Tengok yang warna oranye tu. 2010 struktur, 11, 12 tak naik, 13 naik struktur, 14 naik struktur, 15, 16, 17, 18, 19, 5 tahun naik essay. 2020 berkemungkinan akan naik lagi dalam soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian untuk semua tajuk di bawah bab 8. Okey, kita lihat analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Tajuk apa kita belajar tadi? Dasar pertanian negara. Setakat lah ni daripada 2010 sampai 2019, sama ada SPM sebenar atau SPM ulangan, tak pernah langsung ditanya lagi tajuk dasar pertanian negara. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk dasar pertanian negara ini. Kerana apa? Kerana 2020 ni berkemungkinan akan ditanya dalam SPM yang sebenar-benarnya tahun 2020. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat tajuk kita belajar tadi iaitu dasar pertanian negara. Okey, kita lihat contoh soalan essay markahnya 488. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya jelaskan matlamat dasar pertanian negara. Apa kehendak soalan? Matlamat dasar pertanian negara. Okey, seperti biasa soalan essay wajib ada pembuka. Jadi pembuka ambil balik kat soalan. Matlamat dasar pertanian negara ialah meningkatkan pendapatan sektor pertanian. Titik, lepas titik penanda wacana apa? Selalu cikgu ajak guna number. Jadi lepas titik tulis kedua koma mengurus sumber ekonomi negara dengan lebih cekap atau berkesan. Titik, lepas kedua, ketiga koma memaksimumkan pendapatan pekebun kecil. Titik, lepas titik. Keempat, memajukan komoditi utama yang berpotensi untuk diekspor. Okey, tengok soalan B. Soalan B dia tanya, nyatakan langkah-langkah kerajaan untuk mencapai matlamat dasar pertanian negara. Apa kehendak soalan? Langkah kerajaan mencapai dasar pertanian negara. Ada formula tak langkah kerajaan? Ada. Apa formulanya? Projek buka tanah swasta di situ. Okey, seperti biasa soalan essay wajib ada pembuka. Jadi pembuka ambil balik kat soalan. Langkah kerajaan untuk mencapai matlamat dasar pertanian negara ialah projek tu apa? Projek pembangunan pertanian bersepadu yang dilaksanakan oleh jabatan kerajaan seperti, ada formula tak jabatan kerajaan? Ada. Apa formulanya?
jari kena selang. Iaitu jari Johor Barat kena Kelantan Utara, selang adalah Selangor Barat. Okey, macam mana nak masuk isi yang kedua? Menggunakan penanda wacana number. Iaitu langkah kedua ialah pembukaan tanah baru di bawah rancangan seperti Felda, Agensi Pembangunan Wilayah dan Kerajaan Negeri. Lepas langkah yang kedua, langkah ketiga ialah penglibatan sektor swasta dalam projek penswastaan pertanian di bawah Kementerian Pertanian diperkenalkan. Lepas langkah ketiga, langkah keempat ialah memperkenalkan program pembangunan in situ untuk memulihkan kawasan berproduktiviti rendah. Okey, last sekali tengok soalan C. Mengapakah sektor pertanian tetap menjadi agenda penting walaupun negara kita ke arah mencapai status negara maju? Beri penjelasan anda. Apakah anda soalan? Sektor pertanian penting. Okey, seperti biasa soalan esei wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan tu. Sebab sektor pertanian tetap menjadi agenda penting walaupun negara kita ke arah mencapai status negara maju ialah dapat menjamin bekalan makanan yang mencukupi. Uraiannya, hal ini mengelakkan berlakunya krisis makanan di Malaysia dan menjamin harga bahan makanan yang stabil. Contohnya, mengurangkan import beras dari negara luar ataupun dari negara Thailand. Last sekali kesannya, dapat menambah pendapatan negara. Untuk soalan kebat, ada 4 perkara yang cikgu ajak yang mesti ada. Yang pertama, ada isi. Yang kedua, ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Yang ketiga, ada contoh. Dan yang keempat, ada kesan. Jadi macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna penanda wacana number. Jadi sebab kedua ialah menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk titik. Contohnya sebagai petani, pekebun dan peladang. Uraiannya, hal ini dapat mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing. Last sekali kesannya, dapat mengurangkan kadar pengangguran dan memajukan bidang agro pelancongan negara. Okey, bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ini, cikgu ada satu berita gembira. Cikgu nak memperkenalkan buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport mengikut bab. Setiap bab ada tajuk-tajuk sport dia yang tersendiri. Harga bagi sebuah buku adalah RM1. Jadi kalau nak dapatkan dua-dua buah buku, iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5, kena ada berapa ringgit? Hanya perlu ada RM2 sahaja. Sesiapa yang berminat boleh menghubungi Syazri di nombor 013-7529-209. Okey, hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.